Hai, Assalamualaikum, Cik Cabam, Cikebum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru datang ke dalam channel ni, saya adalah Alif Busu dan anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang terus setia ke dalam channel ni, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Dan tahniah, pada hari ini aku akan bongkarkan rahsia bagaimana untuk mendapatkan 1000 subscriber kurang daripada 12 bulan. Gitu. Hari ini aku akan ceritakan tentang pengalaman dan juga journey lah bagi aku. Bagaimana aku mendapatkan 1000 subscriber pada zero sampailah ke 1000 subscriber kurang daripada 12 bulan. Specifically dalam 7 bulan dekat ke 8 bulan, macam itulah, 7 bulan lebih. Macam mana aku buat dan apa tipsnya dan apakah benda yang orang lain mungkin tak buat tapi aku buat. Okay, yang pertama sekali, korang mestilah kena ada channel YouTube. Untuk korang yang tak ada channel YouTube, macam mana korang dapatkan 1000 subscriber je? Jadi korang kena ada channel YouTube. Kemudian korang kena ada konten ataupun video. Untuk adakan video, korang perlukan equipment, which is sekarang yang paling mudah adalah smartphone. Aku start mula-mula pun dengan smartphone. Cuma video yang keempat kelima tu aku dah start pakai kamera. Sebab alang-alang dah ada kamera, pakailah kamera. Kalau tak ada, pakailah smartphone lagi. Tapi bagi aku, pakai smartphone lagi mudah sebab kita boleh bawa ke mana-mana dan dia macam multi function. Boleh edit dalam tu, record dalam tu, semua boleh guna handphone. Boleh upload terus. Korang kena tahu korang nak buat konten apa. Tapi dalam kes aku, sebenarnya aku pun tak tahu aku nak buat konten apa. Masa tu lah rasa berkobar-kobar untuk membuat YouTube ni, sebabnya daripada video-video daripada luar negara yang membuatkan aku rasa macam maybe this is the time yang aku kena start. Masa tu aku kerja lagi. Aku kerja dekat kindergarten. Niche yang aku pilih masa tu adalah niche makanan. Sebab aku tak tahu lah, aku fikirkan aku nak. Sebenarnya aku jenis orang yang suka makan. Jadi aku rasa aku akan buat konten yang orang suka. Jadi aku nasihatkan korang semua, buat konten yang korang suka, yang korang selesa, yang mudah untuk korang buat dan tak mengeluarkan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah ada equipment, dah boleh record, yang tu korang kena belajar lah dekat dalam internet macam mana nak cari angle semua tu. Tapi korang tengoklah video lama-lama aku tu, ke laut angle-nya. Tapi itulah proses-proses ataupun journey aku. Masuk pula kepada editing. Aku ni jenis orang yang aku suka buat survey, lepas tu baru aku buat benda tu. Jadi aku survey software editing apa yang aku nak guna. Masa tu tak pakai laptop lagi, pakai handphone. Aku pakai Filmora Go. Tapi ni dia ada watermark. Macam mana nak buang watermark ni? Macam nak buang watermark. Lepas tu cari-cari, boleh buang watermark. Sebab ada orang share cara nak buang watermark semua tu. Aku belajar ni semua daripada YouTube. Tak ada pun belajar daripada orang ke apa. Aku belajar secara ni lah, dalam talian. Belajar dekat channel-channel Mak Saleh kan banyak tutorial. How to make this thing, how to make that thing. Jadi aku belajar dan aku dah tahu sikit-sikit macam mana edit tu lah. Ada masalah pula dengan audio. Jadi aku upgrade. Aku beli ni lah, mikrofon. Maybe korang tak nampak sangat dia sebenarnya. Mikrofon wireless. Aku spend sikit kat situ untuk aku beli. Dan aku dah continue masa tu, aku dah record pakai kamera. Start daripada tu, aku dah bercampur baur. Untuk dapatkan 100 subscriber tu macam bukan main lama lagi. Korang tahu tak aku dapatkan tu? Aku rasa 2 bulan, 3 bulan kot. Dah setiap kali upload video, kekerapan aku upload video adalah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Betul, rasa nak give up dah. Tapi jangan rasa macam tu. Itu akulah. Tapi mujurlah aku dikelilingi oleh orang-orang yang positif yang macam buat je. So aku continue buat. Setiap hari ni, bukan setiap hari, setiap masa refresh. Nak tengok berapa subscriber aku naik, berapa view aku naik. Lelah tengok, naik 10 naik. Rupanya aku yang view. Yang subscriber tu pun, kau tahulah aku ni jenis yang ekstrim sikit. Aku jumpa siapa-siapa yang macam ada YouTube channel tak? Ataupun ada account YouTube tak? Lepas tu dia kata ada. Bolehlah subscribe saya punya channel. Itu memang aku. Sebab aku dulu kalau dekat studio, aku berjumpa dengan ramai orang. Pada ketika itulah aku memanfaatkan lah. Aku bukan paksa, tapi alang-alang dah kenal dengan orang tu. Walaupun sekejap aku macam I ada YouTube channel tau. Apa kata you subscribe I? Tapi lantak lah kalau balik tu nak subscribe ke apa. Tapi benda tu, yelah, kita try tau. Aku berusaha keras. Aku post dekat Facebook, aku buat video seminit, aku post dekat Instagram aku. Masa tu aku dah aktif dekat page aku, Alif Busu punya page dekat Facebook. So daripada situ aku dapat semangat. Sebab dekat Facebook aku ni, aku dah ada dekat 45,000 follower. Sebab aku benda ni dah lama aku buat dulu. So aku dapat semangat sebab dapat feedback. Ada video yang aku buat tu, video pasal makanan, pasal Sunny Roti John tu, dia macam tular ya. Jadi banyak
banyak view kat situ, tapi orang tak pergi juga ke YouTube. Macam mana orang nak buat pergi YouTube ni? Nak tak nak korang kena sabar, sebab traffic yang dekat YouTube ni tak sama macam dekat social media yang lain. Dia macam orang kena search korang punya keyword tu, ataupun YouTube suggest korang punya video. Korang kena kaji sikit lah bahagian keyword, bahagian title dan juga bahagian description. Daripada situ, daripada Facebook ni, aku dah start berani pergi jumpa owner kedai yang macam boleh tak saya datang nak review. Tapi biasanya aku bayar lah kalau aku nak review tu. Tapi kebanyakannya owner kedai yang macam, oh tak apa, awak dah buat review kedai kita, nanti tak payah bayar pun makanan tu. Biasanya aku akan buat deal dengan owner kedai lah, yang macam tu. Dia win-win situation. Dan after that barulah aku ambil paid review untuk review makan semua lah. Ceritanya aku pergi buat vlog dengan kawan-kawan aku ke Melaka. Korang kalau tak ada konten, kawan-kawan korang ni lah kontennya. Gunakan diorang sepenuhnya. Betul, kebanyakan kalau korang tengok aku punya vlog awal-awal dulu, aku banyak konten dengan kawan-kawan aku yang macam kita orang pergi travel, aku banyak jumpa dengan Anis, dengan kawan-kawan yang lain, Jumi, Fadil, Shaza, Nadia, Riz, semua. Tak boleh nak mention sekarang, ramai sangat. So banyak konten-konten yang aku buat dengan diorang ni. So diorang lah yang macam, kalau aku macam, weh babe aku buat konten lah, dia macam okey je. So tapi masa mula-mula orang tanya aku macam, kau tak segan ke dengan kamera semua? Aku fikir satu benda je, kalau aku segan, aku tak akan boleh start. Sebab bila ada rasa macam, semua orang pandang aku, ni akan membunuh semangat kau. Membunuh. Tahu tak? Aku pergi dekat Melaka masa tu, confident bawa kamera macam ni dekat Pasar Besar Melaka. Kalau korang boleh tengok, aku pergi review nasi gunting masa tu, sokok tinggi. Aku pergi review, confident, pegang sendiri kamera semua ni. Semua orang pandang kat situ sebab dia dekat local place. Kau tahu, dia dekat Pasar Borong dengan pasar kering. Lepas tu dia ada kedai makan, and kat situ semua local. Dia tak ada tourist ke, tak ada. Dia memang orang local. Macam makcik-pakcik ni, aku angkat je kamera, semua pandang. Kau tak rasa macam semua bulu-bulu kau ni berdiri, kau tahu tak? Macam, ya Allah, macam-macam ni aku angkat kamera pun nak tengok. Itulah satu kelebihan yang aku ada dan aku cuba gunakan sebaik mungkin, adalah keyakinan diri. Aku jenis yang fikir pasal apa orang cakap pasal kita, tapi sampai bila kita nak fikir? Macam tu. Aku akan fikir macam, kalau kita kenal orang tu, kita ambil kisah lah. Tapi kalau kita tak kenal orang tu, kita balik, dia dah lupa dah tadi pasal dia tengok kita angkat kamera dekat pasar tadi. Macam tu. Tapi time tu memang ni lah, sebab semangat berkobar, aku siap pergi interview, bawa suruh ni kawan-kawan aku tak perasan Jumi ke Fadil ke Syazak yang pegang kamera aku masa tu untuk interviewnya owner kedai tu. Masa mula-mula masa tu baru 200-300 subscriber, dah berani dah macam tu masa pergi travel dekat Melaka. Nak dijadikan cerita, aku seronok buat konten makan. Jadi aku buat memang subscriber tu naik, tapi dia bukan hari-hari lah, dia macam minggu kau tengok adalah 2-30 naik. Dan ada satu masa tu dah stuck dah kau punya subscriber. Dan ada cerita yang paling menarik sekali, aku pergi masa kat Melaka tu juga, aku pergi, kita orang ni jenis yang macam suka makan. Aku, Fadil, Jumi dan Syazak, kita orang suka makan, dan aku buat list aku nak pergi kedai mana, dan kita akan try dish dekat situ dan kita akan bagi rating sedap ataupun tidak. So kita orang pergi malam tu dekat, aku mention lagi sekali, Oblong Kampung 8. Ni the first kali aku dapat makan free. Sangat terkejut dan sangat gembira, sampai kawan-kawan aku macam tak mampu bercakap apa-apa. Sebabnya aku datang, memang aku jenis yang niat kita tolong orang. Kalau kita nak dapat something, kita kena bagi something. Korang nak buka YouTube channel, korang kena buat sharing, ataupun korang nak buat video, apakah manfaatnya kepada orang lain? Apakah sumbangan korang kepada orang lain sebelum korang dapat sumbangan tu untuk diri korang? Korang kena fikir niche yang macam tu. So aku pergi, aku nak buat review, aku jumpa dengan owner kedai tu. Macam aku datang randomly dan suddenly, puan saya nak buat review. Lepas tu dia kata, saya sibuk ni, staff saya pun tak ramai. Kebetulan masa tu staff dia tak ramai. Lepas tu yang dia pun sibuk buat ni. Lepas tu aku cakap, tak apalah, boleh tak saya ambil simple shot? Dia kata tak apa, dia memang friendly. Lepas tu kita orang ambil lain-lain dish. Memang biasanya macam tu lah, ambil lain-lain dish. Lepas tu masing-masing rasa yang ni, rasa yang tu. So biasanya aku akan review setiap satu tu lah. Jadi nak dijadikan cerita, masa nak bayar tu aku dah bagi duit
duit, kita orang collect duit, kita bagi dekat Syazak ke Jumi nak pergi bayar. Lepas tu dia datang balik ke aku, cakap kenapa tak cukup ke, rasa macam dah bagi 100 lebih, sebab kita makan western mesti mahal kan. Lepas tu dia kata tak Alip, dia kata meh lah kejap macam tu. Lepas tu cakap kenapa, dia kata akak tu kata tak bayar, macam mana ni macam tu. Lepas cakap kak janganlah macam tu, saya review, saya nak buat konten untuk YouTube saya. Dan lepas tu dia tak apa, dia kata selepas daripada ada orang review kedai dia, aku tengok Warung Hunter review dia punya kedai, kata selepas pada tu dah tak ada, rupanya husband dia meninggal dan dia marketing untuk kedai agak kurang lah. Kebetulan kita orang datang, lepas tu dia kata mungkinlah disebabkan korang nanti kedai ni akan dapat perhatian daripada orang balik, macam tu lah. Lepas tu saya cakap tak apalah kak, half-half pun tak apa. Dia kata tak apa, akak kira sedekah kat korang. Lepas tu macam terima kasih semualah. Lepas tu dah ambil nombor dia semua. Lepas tu keluar pada kedai kan, masing-masing tak bercakap sampai dalam kereta kan, sampai di kota dia orang kata macam ni, Alip lain kali aku nak ikut engkau lah sebab dapat makan free. Itu momen yang aku paling ingat sekali. Aku tak ingat siapa yang cakap macam tu, tapi dia orang cakap macam tu. Tapi masing-masing macam Ali nanti video tu bagi kat kita orang tolong sharekan video tu, sebab rasa macam tanggungjawab tau, sebab orang tu bagi kita makan free. Kita orang order banyak juga, 5 dish 6 dish juga, kau tahu tak. Lepas tu after that moment aku faham satu benda, kalau kita give something, will we get something? Kalau kita bagi apa-apa, kita akan dapat balik soon or later. Jadi start pada tu aku cakap okay, kita fokus untuk buat niche makanan. Start pada tu aku travel, pergi antara video-video yang meletup, aku pergi ke Pekarsari Cenor, ada kuih orang mati kat Pekarsari Cenor kat belah Pahang tu. Ya Allah, bapaknya banyak makanan-makanan tradisional, sebab aku kan orang Pahang, jadi aku excited lah nak tahu benda-benda yang macam tu. Jadi bila pergi ke Pekarsari Cenor tu rasa macam teruja sangat nak menengok makanan-makanan datuk nenek kita dulu. Jadi bila tengok makanan tu, bila aku upload di YouTube tu, cakap faham. Terus dapat sambutan daripada orang Cenor sendiri, sebab masa tu aku post video tu dekat dalam Anak Jati Cenor dan sekejap je dapat 4,000 view macam tu. Start pada tu dia naik slowly sampailah satu tahap sebelum PKP baru ni bulan 3, aku punya viewers, aku punya subscriber dalam 500 nak dekat 600 macam tu. Lepas tu aku cakap dah start dekat dalam rumah nak buat konten apa, tak boleh nak pergi keluar makan semua. Aku buatlah resepi-resepi, tapi tu pun dah tak mampu untuk ditampung, sebab siapa nak makan kan macam tu. Lepas tu nak beli bahan-bahan pun susah, nak kena keluar rumah semua. Daripada situlah aku buat pasal isu semasa. Isu pasal yang meletup baru-baru ni adalah yang kluster kayangan tu. Video tu sekejap je dah naik sampai 12,000 viewer. Daripada situlah aku terus dapat dalam masa sebulan ni je, daripada bulan 3 ke bulan 4 ni, aku boleh cecah 1,000 subscriber. Dan aku punya watch time ni dia kelakar sikit kat sini. Watch time aku ni dah sebulan 2-3 bulan awal dah, daripada subscriber aku ni aku dah cecah dah 4,000 tu, sebab aku ni produce lebih daripada 100 video. Aku buat video, lantak lah orang nak tengok ke orang tak tengok ke, aku je produce macam tu. That's why aku punya watch time tu tinggi. Bila watch time aku dah cukup, aku tak risau sangat. Tapi nak dapat subscriber ni, ya Allah ya Tuhanku, susahnya. Sampai kan dah tak tahu macam mana macam mana nak dapatkan 1,000 ni. Sebab yelah kau punya watch time dah cukup, cuma kau tak cukup lagi satu syarat, iaitu untuk dapatkan 1,000 subscriber. Lepas tu aku adalah small group yang kita orang support each other. Dalam tu ada Hafiz, dia punya channel dia. Lepas tu ada Din, lepas tu ada Riz, lepas tu ada Amin, ada Nizam dalam tu. Jadi kita orang ada 7 orang dalam tu, memang support each other. Lepas tu aku banyak share dengan diorang banyak share dengan aku tips semua. Diorang memang banyak bagi idea kat aku. Dia macam aku nak buat apa, tanya je dalam group tu, nanti diorang kau buat ni Lip. Lepas tu aku jenisnya buat je lah, jadi tak jadi lain cerita. Tapi kebanyakan sekarang ni isu aku pasal isu semasa, bukan lagi makanan. Sebab aku tengok banyak viewers aku suka aku sentuh pasal isu semasa, dia nak dengar apakah kupasan dan juga ulasan daripada segi pandangan aku. Macam tu. Aku nak sarankan kepada korang yang belum start YouTube, start buat YouTube. Seronok. Dia macam satu journey, dan bila kau sampai ke satu tahap yang engkau dah capai tahap tu, dia macam achievement unlock. Macam you belajar lah, you pergi degree, diploma ke, dia macam achievement untuk you. Sebab kita start from scratch. Tak ada apa-apa. Kita zero. Kita bukan siapa-siapa, nobody. Kita bukan artis. Kalau artis tak apa lah, hari ni buat channel, esok terus boom 100,000. Kita bukan, kita orang biasa, dan kita slowly belajar benda tu. Dan Alhamdulillah setakat hari ni aku punya subscriber dah 1,700 subscriber. Ni adalah rezeki PKP, dan aku punya channel pun dah monetize. Kurang daripada 2 minggu aku punya channel tu dah approve. Nanti aku cerita dalam video lain. Dan korang jangan skip iklan, korang tahu tak? Kalau korang
korang skip iklan, maksudnya aku tak ada income sebagai YouTuber. Jadi teruskan menonton dan tontonlah iklan aku sekali, okay? Jadi aku harap perkongsian aku ni memberi inspirasi dan juga memberi semangat dan juga memberi mungkin sumber untuk membuat konten. Ikut korang lah. Tapi yang pentingnya aku nak cakap kat korang, sebenarnya kita siapa-siapa pun boleh buat YouTube ni. Kalau kawan-kawan aku, korang tanyalah diorang, hari-hari aku ni cakap kat diorang, start YouTube, buat, you all ada kelebihan semua ni, macam tu. Aku rasa setiap orang tu dia ada kelebihan dia masing-masing, dan setiap orang tu dia ada kepakaran dia dalam sesuatu benda. Dan time ni nak share, kita tak mampu nak keluar, nak tunggu masak ke apa kat semua orang. Tapi kalau kita buat YouTube, once video kita orang tengok, setiap kali orang tengok, pahala tu berterusan. Kalau mula-mula tu stay positif dengan cara macam, memanglah aku tak dapat income lagi, aku tak monetize lagi, tapi aku dapat pahala disebabkan kita sesuatu dengan orang. Dan kalau ilmu tu orang guna, berkekalan, benda tu berterusan. Jadi setakat itu saja. Panjang pula video kali ni. Seronok. Nanti aku cerita lagi pengalaman aku pergi review kat kedai makan semua ni. Banyak seronok. Nanti aku share. Kalau korang suka, next video kita buat, ya. Tapi sebelum tu tekan dulu subscribe. Nanti lupa. Lepas tu turn on notification bell. Dan komenlah dekat bawah. Jangan komen yang seram-seram, ya. Komen yang murni je. Boleh nak kecam aku, tak ada masalah, kecam. Tapi janganlah komen-komen ada perkataan yang dahsyat, sebab nanti komen korang tak keluar. Dia akan hell for review. Jadi aku tak dapat tengok. Aku dapat tengok kat situ dan orang lain tak dapat tengok. Jadi komenlah sesuka hati. Kalau nak menasihat ke nak menegur, aku tak ada masalah. Aku memang terbuka. Dan setakat itu saja. Terima kasih sebab menonton sampai habis video aku ni. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum. Bye bye.